Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen ini sensing. Malaysia berjaya raih pelaburan diluluskan bernilai RM132.6 bilion pada separuh pertama tahun ini. MITI menjangkakan pertumbuhan lebih kukuh bagi separuh kedua 2023. Menterinya berkata, angka itu mencapai 60.3% daripada sasaran tahunan. Pencapaian tersebut mencerminkan purata 10 tahun MITI, iaitu RM222.6 bilion sekaligus pamer hasil konsisten menarik pelaburan berkualiti dan memacu pertumbuhan ekonomi. Bagi meningkatkan kemampuan sara diri bekalan beras, kawasan seluas 50,000 hektar di Sabah dan Sarawak telah dikenal pasti untuk laksana projek penanaman padi. Timbalan Perdana Menteri berkata perkara itu telah dipersetujui secara prinsip oleh Premier Sarawak, namun pelaksanaannya memerlukan sedikit masa. Ini pula usaha mempercepat pembinaan projek lebuhraya Pen Borneo. Kaedah perolehan secara tender prakelayakan antara langkah bagi pemilihan kontraktor. Datuk Seri Fadilah Yusof telah mencadangkan penggunaan kaedah berkenaan kepada Kementerian Kewangan dan Kementerian Kerja Raya. KKD dijangka bentang pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia di Parlimen awal tahun depan. Timbalan Menterinya memaklumkan kali terakhir akta berkenaan digubal pada tahun 1998 dan sudah tiba masanya untuk pastikan ada peruntukan mencukupi bagi mengambil tindakan terhadap sebarang jenayah alam cyber. Sementara itu, KKD turut memaklumkan 2 satelit Starlink telah dipasang di Bau dan Julau, Sarawak. Jadikan 7 lokasi dilengkapi peranti itu di seluruh negara. Di Sabah pula, 3 unit bakal dipasang di lokasi yang sedang dikenal pasti. Baik, Ahli Parlimen, antara 25 individu dikenal pasti polis terlibat dalam himpunan jalanan di Ibu Negara semalam. Keterangan akan diambil berikutan peserta tidak patuh Akta Perhimpunan Aman 2012. Timbalan Ketua Polis Negara berkata daripada jumlah itu, 22 individu telah dihubungi dan 5 daripadanya akan hadir memberikan keterangan di IPD Dang Wangi esok. Anggota JPJ cedera selepas dirempuh penunggang motosikal yang cuba melarikan diri dalam sekatan jalan raya di lebuhraya Seremban Port Dickson pagi tadi. Penunggang berusia 25 tahun itu diserah kepada Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik IPD Port Dickson untuk tindakan lanjut. Suspek sebelum ini mempunyai 2 senarai hitam dan masih aktif melibatkan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tular pelajar lelaki dipercayai dipukul dan ditendang pelajar lain di sebuah sekolah menengah di Kuala Nerus. Polis sahkan terima laporan kes terbabit. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu berkata, kejadian melibatkan pelajar tingkatan 1 berlaku dalam kawasan sekolah Khamis lalu. Insiden disedari guru sekolah yang terjumpa pengadu sebelum membawanya ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Pengarah syarikat didenda RM60,000 manakala pekerjanya didenda RM20,000 selepas didapati bersalah melakukan pindahan saham palsu. Mahkamah juga arahkan kedua-dua tertuduh membayar kos pendawaan kepada SSM sebanyak RM10,000. Kesalahan dilakukan 9 tahun lalu di Bandar Baru Permasjaya Masai. Rujuk saluran yang betul sebelum berhujah berkaitan agama. Tegas Exco Selangor, perbuatan menggunakan nama agama bagi memecah belah perpaduan sangat tidak wajar dan tidak sepatutnya berlaku. Titah Sultan Selangor yang menyeru pemimpin politik supaya tidak memperalat agama bagi meraih sokongan rakyat untuk kepentingan diri wajar diberi perhatian. Penganjuran Hari Pembersihan Sedunia bertujuan beri kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. Ujar pengerusi SW Corp, usaha menjaga kebersihan alam sekitar dan warisan alam itu dapat dicapai sepenuhnya dengan pelibatan semua peringkat masyarakat. Komitmen itu penting agar khazanah alam dipelihara untuk generasi depan. Di Johor, 58 lokasi disasar bagi pelaksanaan program Hari Pembersihan Sedunia yang kini diaktifkan hingga 24 September. Pengarah SW Corp Negeri berharap ia dapat memberi impak tinggi dalam mengubah minda masyarakat agar lebih bertanggungjawab, prihatin serta beretika terhadap kebersihan dan alam sekitar. Kira-kira 1,400 sukarelawan hero kebersihan turut terlibat.
Mengembalikan kegemilangan Tanjung Bidara sebagai pusat peranginan popular seperti era 70-an dulu. Untuk itu, Taman Sukan Ekstrim akan dibangunkan termasuk litar sukan kereta kawalan radio jarak jauh bertaraf antarabangsa dan Taman Caravan. Pembangunan itu jelas Ketua Menteri sejajar persediaan dan memperkasa sambutan Tahun Melawat Melaka 2024. Dalam pada itu, 10,000 peserta memeriahkan program Jelajah Fit Malaysia Melaka yang berlangsung di Tanjung Bidara. Menurut Ketua Menteri, aktiviti sukan bukan sahaja dapat mempromosikan gaya hidup sihat, malah mengukuhkan semangat perpaduan masyarakat. Penganjuran program sukan dalam skala kecil amat digalakkan di kawasan kejiranan atau kampung. Dan di Arau Perlis, lebih 5,000 peserta membanjiri kompleks sukan Unimap bagi menyertai Fit Malaysia. Pelaksanaannya bagi merakyatkan sukan serta memperkukuh perpaduan dan integrasi nasional. Malah mampu menggilap bakat sukan dalam kalangan individu terlibat yang boleh diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Perak sedang berunding dengan beberapa syarikat penerbangan untuk menambah bilangan penerbangan terus ke negeri itu sempena Tahun Melawat Perak 2024. Menteri Besar memaklumkan usaha itu bagi menampung jumlah kehadiran pelancong yang mungkin bertambah tahun depan. Cadangan penerbangan melibatkan laluan dari negara Asia. Karnival makanan yang menghimpunkan makanan tradisi pelbagai kaum di negara ini akan disenarai dalam kalender pelancongan Negeri Sembilan. Jelas Exco, satu kertas kerja mengenainya akan dibentang. Inisiatif baru itu akan menarik lebih ramai pelancong ke Negeri Sembilan termasuk berkongsi citarasa silang budaya negara berkaitan. Sate kajang pula bakal di Warta Makanan Warisan Selangor menjelang tahun depan. Exco memaklumkan usul pewartaannya akan dibawa Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor ke Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri dalam tempoh terdekat. Cadangan bagi mengangkat menu kegemaran ramai ini bermula pada 2011 meliputi aspek sejarah, cara penyediaan hidangan termasuk kuahnya. Penganjur program kereta api Sarung sedia bekerjasama dengan KKD bagi menjadikan program itu sebahagian aktiviti Bulan Kebangsaan tahun depan. Pengarah program berkata, pihaknya mengalu-alukan cadangan yang dikemuka oleh Menteri Komunikasi dan Digital, sekaligus jadikan pelibatan acara lebih meluas dan nasional. 66 bot nelayan berhias memeriahkan sambutan Hari Malaysia di Yan. Perarakan menyusuri Pulau Bunting dengan mengibarkan jalur gemilang dan bendera Kedah. Program santai Geopark ini disertai nelayan dari JT Kuala Sedaka, Kuala Sungai Udang dan Kuala Salah. Peralihan negara ke fasa endemik menyaksikan kebolehpasaran graduan politeknik dan kolej komuniti disasar naik 95% tahun ini. Manakala menerusi TVET, graduan institusi itu juga telah menyumbang kepada 40% tenaga kerja negara. Pengarah bahagian kurikulum jabatan berkenaan menyatakan pengambilan pelajar baru juga disasar melonjak kepada 120,000 orang menjelang 2027. Esok berlangsungnya solat hajat bagi mendoakan mangsa tragedi gempa bumi di Maghribi, banjir besar di Libya dan konflik di Sudan. Jemaah di Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan akan menunaikan solat hajat berkenaan selepas Maghrib. Kenyataan Menteri di JPM juga menyatakan seluruh masjid dan surau Seliaan Jawi di wilayah Persekutuan turut melaksanakannya. Prihatin nasib mangsa kebakaran di Kampung Sungai Padang, Sanglang. Pertubuhan Aspirasi Prihatin turun padang melawat keluarga Nafisah Abdul Kadir yang hilang tempat tinggal Jumaat lalu. Dia bersama 3 anaknya kini menumpang di rumah ibunya. MAEPS sedang menguruskan bantuan pembaikan rumah agar 4 beranak ini dapat teruskan kehidupan seperti biasa. China kekal menjadi rakan dagang terbesar negara sejak 14 tahun lalu dengan nilai dagangan mencecah $110.62 bilion. Perdana Menteri berkata, hubungan baik itu menyokong usaha Malaysia dalam menjayakan NIMP 2030. Kedua-dua negara turut menyambut baik perkembangan kerjasama dalam beberapa projek menerusi inisiatif jalur dan jalan BRI. Perdana Menteri bersama beberapa menteri saksikan pertukaran 3 MOU bernilai RM19.84 bilion antara syarikat Malaysia dan China bersempena Expo China ASEAN ke-20.
Kerjasama melibatkan pergudangan dan logistik antara syarikat terlibat. Selain kerjasama membina pusat dagangan dan edaran minyak sawit di Tapis dan Lelemak di Qingzhou, China dengan anggaran jumlah urus niaga tahunan sebanyak 500,000 tan. ASEAN kekal destinasi terbaik pelaburan antarabangsa setelah catat pertumbuhan ekonomi 5.5% tahun lalu. Unjuran tahun ini 4.6% sekaligus menjadikan ASEAN jauh melebihi purata global yang diramal IMF. Justru Perdana Menteri menyatakan penting bagi ASEAN dan China pelbagaikan strategi perdagangan serta pelaburan. Komited dalam pembangunan ekonomi, keamanan dan kemakmuran mampan, Malaysia sedia bekerjasama rapat dengan sidang kemuncak ketua-ketua negara dan kerajaan kumpulan 77 serta China. Menteri Luar berkata, Malaysia amat berbangga dengan kemajuan yang dicapai kesatuan itu dalam isu penting negara membangun serta akan terus menyokong dan mengukuhkan komitmen. Sejumlah 880 permohonan melibatkan pertukaran pembiayaan berjumlah RM290 juta telah diluluskan PUNB kepada 780 syarikat Bumi Putra di Kedah. Antara penerima, syarikat minyak gamat warisan salju di Langkawi. Produknya telah dieksport ke Indonesia dan juga Singapura. Selain menyasarkan untuk melebarkan sayap ke Timur Tengah dalam tempoh 2 tahun lagi. Lebih 1,200 peluang pekerjaan ditawarkan 25 majikan sempena penganjuran Karnival Kejaya My Future Jobs di Perlis. Program diyakini berupaya memacu sosioekonomi penduduk, turut memberi perhatian kepada skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR. Setakat 14 September lalu, 2,369 suri rumah di Perlis telah pun mencarum. Sementara itu, Perkeso Melaka menyasarkan 15,000 pencarum dalam SKSSR. Setakat ini, hanya 6,499 individu yang mencarum. Skim itu bukan sahaja untuk suri rumah sepenuh masa, malah suri rumah yang bekerja. Dengan caruman serendah RM120 setahun, skim itu memberi pelindungan jangka panjang sekiranya terlibat dalam bencana semasa melakukan urusan berkaitan rumah tangga. Pertempuran ganas meletus semula antara tentera Sudan dan pasukan separa tentera RSF di beberapa kawasan di Khartoum. RSF melancarkan serangan menyasarkan ibu pejabat komando SAF dan pengkalan tentera lain di bandar Omdurman dan Bahri. Turut diserang Kor Tentera Sudan, Kor Jurutera dan pangkalan tentera strategik di Omdurman. Pertempuran kini memasuki bulan ke-6. Pasukan penyelamat Libya bertungkus lumus mencari mangsa hilang selepas 6 hari banjir besar yang memusnahkan sebahagian besar bandar pantai Derna. Lebih 450 mayat telah ditemukan dalam tempoh 3 hari lalu di kawasan pantai, termasuk 10 dari bawah runtuhan. Lebih 5,000 orang dianggap mati dengan kira-kira 3,900 kematian didaftarkan di hospital. Angka sebenar kematian berkemungkinan jauh lebih tinggi. Turki mungkin berpisah dengan Kesatuan Eropah jika perlu. Malah Ankara juga dijangka menamatkan bidaan untuk menyertai blok Eropah. Itu respons Presiden Erdogan mengenai kandungan laporan Parlimen Eropah. Laporan berkenaan menyebut proses Turki sertai blok 27 anggota itu tidak boleh disambung semula mengikut situasi semasa. India terus meningkatkan tahap waspada selepas wabak virus Nipah meragut nyawa rakyatnya. Nipah, virus yang merebak daripada haiwan kepada manusia menyebabkan demam dengan kadar kematian yang tinggi. Setakat ini, 2 orang maut di Kerala, manakala 4 lagi disahkan positif. Sejak kes pertama dilaporkan pada 2018, virus berkenaan telah meragut 17 nyawa. Burkina Faso, Mali dan Niger. Umum Pakatan Pertahanan digelar Perikatan Negara Sahel bertujuan menentang pemberontakan bersenjata. Presiden Burkina Faso berkata mereka sepakat memerangi apa jua bentuk keganasan dan jenayah berkumpulan terancang di sempadan. Ketiga-tiga pihak bersetuju membantu khususnya dari segi ketenteraan andai berlaku serangan ke atas mana-mana pihak.
Ini pula Perancis akan benarkan pengedar menurunkan harga petrol untuk tempoh beberapa bulan. Perdana Menterinya berkata sebelum ini undang-undang melarang penjualan bahan api pada harga murah sejak 1963. Langkah itu akan bantu mencapai hasil ketara untuk Perancis tanpa memberi subsidi bahan api. Baik, saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Syaril Sarapudin dan juga Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Saya Azam Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.